Doa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansha alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Rekod cikgu rekod guna OBS. Kalau rekod pakai Google Meet ni dia nampak separuh. Dia nampak separuh, lepas tu dia kecil. Cikgu rekod OBS ni tak ada cikgu tak ada dalam tu. Macam rekod guna Google Meet dia ada, dia keluar kalau suara tu sampai cakap dia keluar. Okay, dalam OBS cikgu dia rekod tu. Dia senang sikit, dia jelas sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bab 6 kan. Okay, sebelum ni kita belajar, kita dah masuk 2 dah. Yang pertama kita nak menentusahkan simbol-simbol ni lebih besar, menentusahkan titik-titik ataupun nak menentusahkan simbol-simbol. Yang pertama ada tiga bahagian dah. Simbol lebih daripada, kurang daripada, lebih daripada dan sama, kurang daripada dan sama kan, daripada pernyataan yang dibagi. Yang kedua, kita menentusahkan ni kedudukan titik-titik. Titik-titik tu berada di mana, yang memuaskan ketaksamaan mana. Ketaksamaan sama ada sama dengan ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Ni yang titik-titik sini. Titik-titik. Lepas tu minggu lepas paling akhir kelas kita masuk bahagian ni kita masuk menentukan dan melorek rantau. Kita nak tengok rantau dia bagi ketaksamaan. Lepas tu kita lorek rantau. Dia ada 2. Ada satu dia dah bagi garis lurus lah, dia bagi dah garis lurus. Ni contoh 5. Contoh 5 ni dia bagi dah. Kita lorek je lah. Okay, kita lorek. Lepas tu yang kedua contoh 6. Contoh 6 ni dia bagi ketaksamaan je. Jadi yang ni awak kena bina garis lurus tu. Lepas tu lorek kawasan ketaksamaan tu. Okay, 3 bahagian dah kita belajar. Jadi malam ni kita sambung 6.2 standard kandungan 6.2. Sistem ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh buang atas. Standard pembelajaran dia mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear. Okey, tengok yang pertama. Sebuah agensi pelancongan. Okey, ni dia bagi contoh. Apakah maksud sistem ketaksamaan linear? Okey, sini kita baca ni, sama-sama baca ni. Sebuah agensi pelancongan perlu membawa 150 orang pelancong dan bagasi dengan jumlah jisim 2000. Dia lebih kurang yang awal kita belajar tu. Kita nak wakilkan, tapi yang pertama tu simbol lebih daripada dan sama, kurang daripada dengan kurang daripada dan sama. Okey, lepas tu bagasi
dengan jumlah 2000 kg. Lepas tu agensi tersebut akan menyediakan bas. Okey, lepas tu sebuah bas boleh memuatkan 32 orang penumpang dan bagasi 50 kg, dan sebuah van boleh memuatkan 8. Okey, ni dia maklumat yang dibagi. Okey, yang ni maklumat dia bagi ni, kalau dibagi 150 orang, maknanya ni maksimum kan. Maksimum kita belajar dah semua ni. Kalau maksimum maknanya kita kena guna simbol kecil kurang lah, sebab dia maksimum, tidak boleh lebih maknanya. Okey, sini disebut masalah seperti di atas boleh diselesaikan dengan membina beberapa ketaksamaan linear yang berkaitan dan menentukan rantau yang memuaskan ke semua ketaksamaan linear yang dibina. Gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear dikenali sebagai sistem ketaksamaan linear. Okey, sebelum ni kita lebih kurang yang awal tu, tapi satu situasi je. Sekarang ni dia ada dua. Panggil gabungan. Dia ada dua. Macam ni penumpang dengan bagasi. Jadi dua benda yang berlainan. Bilangan dengan berat bagasi. Okey, yang ni kena ingat lah ni. Dia punya nak kata dia hukum ataupun petua, dia punya panduan dia. Kalau disebut dalam ayat tu, ni contoh Y lebih besar daripada X. Di sini ni maksud dia. Ni kena ingat. Yang ni dia akan guna ayat ni lah. Maksimum Y ialah K. Jadi Y lebih kecil, kurang daripada ataupun sama dengan K. Jadi kita kena ingat benda ni. Y sekurang-kurangnya K kali X. Nampak? Sekurang-kurangnya ni lebih besar. Macam ada dah sebelah ni kita bincang. Kita bawa duit poket ke sekolah, sekurang-kurangnya RM5. Maknanya 5 lebih pada RM5 lah, RM5 dan lebih. Tapi ni kali dengan X, jadi KX tu. Okey, semua ni lah. Kena ingat dan faham lah tu. Okey, lepas tu mana dia? Okey, kejap. Betul ambil. Okey, tengok contoh. Okey, contoh. Sekolah Menengah Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti. Okey, secuti pertengahan tahun sebanyak Y orang murid tingkatan 4. Ni sebut Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil. Jadi Y tu mewakili tingkatan 4, X mewakili tingkatan 5 mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. Okey, yang pertama, ini yang kita kena tahu ayat yang diguna ni. Okey, jumlah peserta. Siapa peserta tu? X dan Y. Selebih-lebihnya 40 orang. Kita tengok jadual. Selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Sini. Selebih-lebihnya. Maknanya kita guna kurang daripada dan sama. Nampak? Yang belakang ni bergantung pada yang dibagi lah. Ni K kali X. Contoh K kali X, KX. Kalau sini disebut jumlah peserta, siapa peserta? X dan Y. Selebih-lebihnya 40. Jadi lebih kurang kecil dan sama dengan 40. Nampak? Yang dia buat. Siapa peserta? X dan Y. Sebab tu X tambah Y. Boleh? Situ apa Okey, yang kedua, bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang. Tengok. Tidak kurang daripada. Okey, tidak kurang daripada. Ni. Tidak kurang daripada, kita akan guna lebih besar dan sama. Jadi tingkatan 5 siapa? Tingkatan 5 X. X lebih besar daripada Y. Nampak? X lebih besar dan sama dengan Y. Boleh? Nampak Dia sebut tingkatan 5. Tingkatan 5 tu siapa? X. Tingkatan 5 X. Lepas tu tidak kurang daripada, simbol dia tidak kurang daripada.
Lebih besar dah sama. Daripada siapa? Murid tingkatan 4. Tingkatan 4 siapa? Y. Okey, nampak? Okey, soalan C. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4. Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya yang mana? Ni. Lebih kurang ni. Yang tadi. Sekurang-kurangnya paling sikit lah 15. Tingkatan 4. Tingkatan 4 siapa? Tingkatan 4 Y. Akan menyertai kem tersebut. Maknanya tingkatan 4 ni paling kurang 15. Akan menyertai kem tersebut. Boleh ayat dia. Ayat dia masih mudahnya paling kurang 15 tingkatan 4. Jadi Y itu mewakili tingkatan 4. Jadi Y lebih besar dan sama daripada 5. Boleh? Jadi kena hafal sikit dia punya tanda tu. Dia punya tanda tu mula-mula ni awak kena banyak rujuk lah, tengok lama-lama dia kena buat kan, kena buat macam mana. Okey, tengok contoh 8. Contoh 8 disebut sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwah pengganti jenama X dan Y. Okey, dari dua jenama X dan Y. Untuk pencetak, pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwah yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Dia ada dua jenama X dan Y. Lepas tu dia ada dua harga. Lepas tu syarat tempahan adalah seperti berikut. Jumlah dakwah yang pertama. Yang pertama, tengok situasi yang pertama. Jumlah dakwah yang ditempah tidak melebihi. Kalau tengok jadual balik, tidak lebih. Lebih kecil dan sama. Tidak lebih kan? Lebih kecil dan sama. Okey, siapa? Jumlah dakwah. Dakwah siapa? X dan Y. Jumlah dakwah. Jumlah dakwah maknanya tambah. Dakwah mana? X dan Y. Lebih kecil daripada 25. Boleh? Lepas tu bilangan dakwah jenama Y. Ni disebut Y. Sekurang-kurangnya apa ni? Lebih besar 2 kali jenama X. Yang ni senang je lah sebab disebut sini Y lebih besar. Ni nampak lebih besar 2 kali X. 2X. Okey, C. Bilangan dakwah jenama Y tidak melebihi. Tidak melebihi. Tengok balik jadual. Tidak melebihi. Tidak lebih. Tidak lebih ni kecil dan sama. Kecil dan sama, nampak? Kecil dan sama. Dakwah jenama Y tidak melebihi 8 unit. Jadi dia kecil dan kurang daripada dan sama. Y lebih kurang daripada dan sama dengan 8. Okey. Soalan D, jumlah pembelian tidak melebihi 400. Jumlah pembelian. Jadi dia nak beli apa? Dia nak beli X dan Y. Okey, ni X dan Y ni bilangan jenama X dan jenama Y. Berapa harga? 114, 118. Okey, jadi 18. Okey, ni dia. Dia yang mana disebut dulu? Ni 14 disebut dulu, jadi dia untuk X. 18 disebut kemudian untuk Y. Sebab tu 14X tambah dengan jumlah pembelian. Tambah dengan 18Y. Tidak melebihi. Tidak melebihi maknanya maksimum dia 400. Maksimum dia 400. Dia boleh guna. Okey. Boleh. Jadi dia kena guna lebih kurang daripada dan sama dengan 400. Okey, gitu je. Dia sama macam awal dulu.
Mula-mula simbol. Cuma ni dia ada gabungan sikit. Dia ada dua perkara. Okay, praktis 6.2. Tengok praktis 6.2. Encik Wong membeli dua jenis kemeja. Daripada pembawa untuk dijual di kedainya. Okay, dia ada jenama apa? Jenama X dan jenama Y. Harga dia sebut dah. Ni jelas dah dia sebut. Dia sebut RM8 tu untuk Azam 18 tak apa. Ustaz Musa kata tak apa. Kalau kita tengah belajar, tak apa itu. Okay, kalau nak berhenti pun dah bagus. Okay, 12 untuk jenama Y. Sehelai. Jadi jenama X tu dia boleh mewakili bilangan jenama X. Okay. Lepas tu syarat dia jumlah kemeja. Tengok jumlah kemeja. Awak baca situ. Jumlah kemeja. Kemeja apa yang dibeli? X dan Y. Jadi jumlah tambah. Tidak melebihi. Tidak melebihi maksudnya maksimum dia 50. Lebih kecil lah. 50. Jadi X tambah Y 50. Boleh? Okey, lepas tu yang kedua, kemeja jenama X sekurang-kurangnya lebih besar. Jenama X lebih besar 2 kali jenama Y. 2Y. Boleh? Boleh tak? Okay, boleh kat tangan. Seorang je dengar suara. Oh, laju. Dulu sekejap eh. Ada jawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, sambung. Jumlah pembelian. Dia benda ni dia ada kaitan dengan tingkatan 1 ke tingkatan 2 awak belajar dulu. Kita nak membina ayat matematik. Daripada ni ayat matematik algebra. Okey, jumlah pembelian. Kita nak beli apa? Kita nak beli kemeja. Kemeja apa? Kemeja X, kemeja Y. Jadi kemeja X berapa harga dia? RM8. Dia 8X. Jumlah kena tambah. Tambah dengan kemeja Y. Kemeja Y berapa harga? 12Y. Tidak melebihi, maknanya kecil lah, kurang daripada dengan 850. 850 tak apa. Okey, boleh? Senang je kan? Nampak tak? Okey, yang kedua, sebuah kilang menghasilkan dua jenis kasut sukan. Kasut sukan jenis X adalah kanak-kanak dan kasut sukan jenis Y adalah untuk orang dewasa. Okey, dari dua jenis X dan jenis Y. Syarat-syarat pengeluaran kedua-dua jenis kasut sukan dalam tempoh seminggu seperti yang berikut.
Okey, yang pertama, pengeluaran maksimum kasut ialah 500 pasang. Okey, siapa ni pengeluaran maksimum ni nak keluar apa? Keluar kasut. Kasut apa? X dan Y. Jadi jawapan dia X dan Y maksimum, maknanya dia tak lebih daripada 500. Cik 500. Boleh faham? Yang kedua, kasut sukan kanak-kanak selebih-lebihnya. Kalau dia ingat selebih-lebihnya, dia ingat pelik-pelik selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya lebih kecil. Lebih kecil dan sama. Selebih-lebihnya. Okey, kasut sukan kanak-kanak jadi mana? X. Selebih-lebihnya kecil sama 3 kali 3 Y. Okey, jadi X lebih kecil dan sama dengan 3Y. Okey. Lepas tu pengeluaran minimum paling sikit kasut sukan dewasa ialah 200. Kasut sukan dewasa simbol apa? Y. Jadi Y minimum 200, maknanya dia lebih besar. Lebih besar 200. Boleh? Senang je kan? Boleh tak? Okey, kita pergi ke nombor 3. Encik Musa mempunyai sebidang tanah untuk menanam sayur-sayuran. Beliau ingin menanam 2 jenis cili. Okey, 2 jenis cili. Dia macam dua benda sistem ni. Cili hijau dan cili padi. Okey, lepas tu syarat penanaman 2 jenis cili adalah seperti berikut. Okey, kalau yang ni dia tak bagi cili hijau dengan cili padi tu mewakili apa. Jadi awak ambil yang mudah, yang biasa kita guna. Contoh, kita ambil cili hijau ni sebagai X, cili padi sebagai Y. Jadi yang pertama, jumlah pokok. Jumlah pokok siapa? Pokok apa? Pokok cili hijau dan cili padi. Jadi X tambah Y. Yang boleh ditanam ialah 200. Maknanya yang boleh ditanam, maknanya maksimum 250. Maknanya X tambah Y lebih kecil 250. Okey, bilangan pokok cili hijau sekurang-kurangnya lebih besar kan? Cili hijau yang mana? Cili hijau X lebih besar 3 kali 3Y. Okey, lepas tu minimum paling sikit pokok cili hijau X ialah 100, maknanya lebih besar. Boleh? Okey, boleh angkat tangan nak tengok kau respon. Okey. Lega sikit. Okey. Ada pun dengar cikgu mau bebel. Okey, habis bahagian sistem ketaksamaan linear gabungan. Dia sama dengan sebelum ni, dia cuma gabungan. Beza dia gabungan lah sikit-sikit. Jadi dua benda X dan Y biasanya. Okey. Lepas tu kita masuk bagaimanakah anda menentukan konjektor tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear. Okey. Standard pembelajaran dia membuat dan menentusahkan konjektor tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okey. Jadi maknanya kalau ikut standard pembelajaran ni, maknanya dia macam objektif. Cikgu sebut dah, maknanya awak kena capai lah. Okey, dia bagi sini ayat dia, titik yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear dalam sistem ketaksamaan linear boleh ditentukan dengan mengenal pasti rantau yang sesuai. Macam mana tu? Okey, tengok Ajar di atas menunjukkan rantau yang mewakili suatu sistem ketaksamaan linear. Okey,
hanya satu rantau daripada rantau A, B, C dan D akan memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear X tambah Y lebih kurang daripada 8 ataupun sama dengan 8, dan Y lebih daripada atau sama dengan 3. Okey. Anda boleh menentukan rantau tersebut dengan menggantikan sekurang-kurangnya satu titik daripada rantau ke dalam ketaksamaan linear yang diberikan. Okey. Okey, maknanya sini kita nak pilih kawasan mana yang memuaskan kedua-dua garis lurus ni. Dari dua sini. Kalau pada gambar wajah, tanda yang digunakan untuk mewakili garis lurus ni, tanda sama dengan ni. Yang ni pun sama. Nampak ni, Y sama dengan 3. Dia tanda sama dengan, kat mana garis dia? Sini. Y sama dengan 3. Mana Y sama dengan 3? Cuba kali warna merah. Oh, dia tak boleh buat atas ni. Dia kacau. Jiwa kacau. Okey, sini. Y sama dengan 3. Sini. Yang ni kena lakar lah. Kena gantikan. Ini mudah je. Kalau X, yang ni mudah. X tambah Y sama dengan apa-apa nilai. Contoh 8. Maknanya pada paksi Y 8, pada paksi X 8. Boleh sambung. Kalau X tambah Y sama dengan 2, okey, maknanya pada paksi Y 2, pada paksi X 2. Gini je kisah ni. Mudah je. Kalau X tambah Y sama dengan 3, 3 sambung je. Boleh? Tu clue dia. Okey, jadi sini dia tengok, dia ambil rantau yang pertama, yang warna kuning tu. Dia ambil 2 titik. Contoh mana-mana titik kita boleh ambil. Okey, kita ambil titik yang ada dalam rantau warna kuning tu. Okey, 21. 21 duduk mana sini? 21 duduk sini. Titik. Lepas tu 42. 42 duduk sini. 2 titik hijau tu sebagai titik untuk menguji. Okey, lepas tu dia masuk ke dalam ketaksamaan X tambah Y kurang daripada ataupun sama dengan 8 sini. Jadi 2X 2 Y 1 betul ke kurang daripada ataupun sama dengan 8? 3. Sini 3 kan? Kurang daripada 8. Maka benar. Benar situ. Okey. Untuk ketaksamaan Y lebih besar daripada 3, Y 1 X Y 1 je. Dia tak ada X. Jadi kita ganti Y je lah 1. 1 lebih besar ataupun sama dengan 3. Salah lah. Sebab 1 kecil yang kurang daripada 3. Jadi palsu. Okey, titik yang kedua. Selepas kita ganti titik yang kedua. Dari sini 4. Sini 2. Jadi 6. 6 lebih kecil daripada 8. Okey, benar. Yang kedua Y. Y 2. Y lebih besar daripada 3. Palsu lah. Jadi dia ada 2. Benar, palsu, benar, palsu. Okey, kita tinggal dulu. Untuk kawasan yang kedua, kawasan B. Kawasan B, dia ambil titik. Dia mana-mana titik boleh. Asalkan dalam kawasan B. Yang ni dia guna 25. 25 duduk mana sini? 25. Lepas tu 34. Duduk 34 sini. Dia ambil titik. Okey, lepas dia ganti-ganti tu, keempat-empat tu benar. Okey. Tengok kawasan C. Kawasan C dia guna titik 27. Sini 27. Dengan 74. 74. Sini 74. Okey, dalam kawasan C. Bila dia ganti dalam ketaksamaan tu, dia dapat sini palsu, sini benar. Okey. Dan kemudian kawasan rantau D. Dia pilih rantau D, dia pilih titik 72. 72 sini.
81 situ. Nampak? Semua berada di dalam rantau. Okey, lepas dia ganti dalam ketak sama, yang pertama dapat palsu, yang ni pun dapat palsu, yang ni dapat palsu, yang ni pun dapat palsu. Okey, apa kesimpulan dia? Kita tengok kesimpulan dia. Daripada jadual didapati bahawa hanya titik-titik daripada rantau B memuaskan kedua-dua ketak sama yang diuji. Maka rantau B ialah rantau yang memuaskan ketak sama X tambah Y kurang daripada atau sama dengan 8 dan Y lebih besar atau sama dengan 3. Sebab apa dia ambil tu? Sebab dia semua benar. Maknanya titik tu kalau kita ganti betul-betul berada dalam kawasan tu, dia lebih besar. Main titik untuk kawasan B tu. Kawasan B. Okay. Dia kalau kita tak guna titik pun, kita akan guna gini. Kita tengok contoh dia bagi ketaksamaan gini. Dia bagi X tambah Y 8, satu lagi Y 3. Okey. Kalau tanpa mengambil titik, Y X tambah Y lebih kecil daripada apa? Garisan kita mana? Sini. Garis kita sini. Ni garis kita. Jadi simbol ni kecil ni, kalau ikut garis ni, dia sebelah bawah. Maknanya kawasan ni sebelah ni. Sebelah bawah. Sebelah bawah ni. Okey, lepas tu yang ni lebih besar daripada 3. Yang ni, ini bawah. Yang ni bawah. Sebab dia garisan condong, bawah atas. Yang ni lebih besar dia. Tengok garisan dia. Garisan ni garisan gini, mengufuk. Jadi dia ada atas bawah juga. Ni lebih besar, maknanya lebih atas. Atas ni kat mana atas? Atas ni kawasan sini. Ni atas. Sini atas. Situ. Jadi cuba tengok dekat mana ada dua warna, yang hitam dengan hijau. Dekat mana ada dua warna? Dekat kawasan B lah. Nampak tak? Dekat kawasan B. Kalau kita dah ambil titik untuk buktikan kawasan mana yang memuaskan ketaksamaan tu. Boleh? Yang bersilang, nampak tak? Dia ada dua sini. Dua warna, hitam dengan hijau. Hitam dengan hijau. Okey. Jadi awak kena faham lebih kecil. Ada dah sebelum ni kita belajar kan. Kalau simbol lebih kecil tu sebelah bawah ataupun kiri kanan. Lebih besar kanan dan atas. Bawah, kiri dan kecil ni, simbol kecil ni kiri dan bawah. Kalau simbol lebih besar, atas dan kanan. Okey, boleh tak? Boleh angkat tangan. Berapa orang je angkat tangan? Apang. Jangan jatuh lagi. Lihat lu, 6 orang lu. 8 orang. Yang lain buat benda, tengok berita ke? Tu cakap. Okey. Lama aku masuk. Ya. 18 orang daripada 60 orang. Okey, jatuh tangan. Alhamdulillah, insan-insan terpilih. Okey, tengok contoh 9. Contoh 9. Okey, yang ni sama ada awak boleh guna titik ataupun nak guna yang macam aku tunjuk tadi, lorek kawasan dia. Yang bersilang tu dia punya rantau yang memuaskan ketaksamaan lah. Okey, tengok yang pertama. Contoh 9 ni, Y lebih kecil dan sama dengan 3/4x. Ini dibuat dah garisan ni. Garis dia dibuat dah. Okey, yang mana garis dia? Garis ni garis dia. Lepas tu X tambah Y lebih besar dan sama dengan 7. Okey, sini. Ni garis dia. Ni lebih besar, ni lebih besar, maknanya kalau garis ni condong di sebelah atas.
Atas kat mana? Atas sini. Situ atas. Atas ni. Lepas tu yang ni dia kecil. Garis dia condong. Condong maknanya dia bawah. Jadi bawah mana bawah? Dia guna color lain. Ni bawah. Kawasan mana yang bersilang? Rantau D. Tengok jawapan dia. D. Boleh tak? Kalau awak nak guna titik tu pun boleh tak? Kalau arahan soalan tu tidak sebut pun sini. Berdasarkan wajah di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan. Tentukan je lah. Jadi kalau soalan objektif tu boleh guna yang lorek-lorek ni. Ni banyak titik. Mana-mana titik mana-mana titik. Yang diguna titik ni bukan dot semestinya titik. Mana-mana titik dalam rantau tu. Pilih je. Okey. Wes. Okey, kita masuk praktis kendiri. Kejap 8.52. Tengok praktis kendiri 6.2 B. Berdasarkan wajah di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Okey, tengok yang pertama Y. Yang ni Y lebih besar dan sama dengan 2X. 2X. Jadi garis dia mana? Sini. Ni yang ditunjuk anak panah tu. Sini. Lepas tu Y lebih kecil dan sama dengan 6. Y sama dengan 6. Dekat gambar wajah Y sama dengan 6. Ni Y sama dengan 6. Okey. Lebih kecil tu maknanya sebelah bawah. Sebelah bawah. Awak contoh lah. Guys. Lebih kecil lah sebelah bawah. Okey, sini. Lepas tu yang ni lebih besar. Sebelah atas. Sebelah atas kat mana sebelah atas? Ni sebelah atas. Dia bukan kiri kanan, dia atas. Nak kata dia. Kalau gini, kalau geser ni, ni atas. Ni bawah. Kalau condong gini, ni atas. Ni bawah. Gitu. Tu untuk condong. Kalau mengufuk senang je lah. Ni atas. Ni bawah. Satu lagi tegak. Ni tegak tak ada lah kanan. Atas bawah dia ada. Kanan. Kiri. Jadi yang ni Y sama dengan 2X. Dia lebih besar. Dia sebelah atas sini. Jadi kawasan mana yang ada dua jalur, hijau dan hitam? Rantau mana? Cuba. Cuba jawab. D. Okey, bagus. D apa ni? Yang pertama D. Gitu je. Ni contoh soalan. Jadi lepas tu padam balik. Padam balik. Tengok yang kedua. Okey, beza dia. Beza dia apa? Yang pertama ni lebih besar daripada 2X. Yang pertama sama. Atas. Cuma tu biar lebih besar, lebih besar. Ni lebih besar. Jadi sebelah atas. Jadi dia rantau dia A kan? Betul tak? Betul? A. Okey, ada orang jawab ke? Orang tarik. Okey. Lepas tu soalan C. Cuba buat. Siapa boleh cover? Siapa boleh jawab soalan C? Y lebih kecil daripada 2X. Sebelah bawah. Itu Y lebih kecil daripada 6. Sebelah bawah. Jadi kawasan dia C. Soalan D. Cuba buat D.
Tak mau guna mic pun tulis dekat chat tu. B. Siapa tu? Siapa tu jawab tu? Kemang. Kemang Wazif. B bola. Bola ke dodol? Bola. Bola dengan suara. Y lebih kecil daripada 2x. Okey, sini. Lepas tu Y lebih besar daripada 6. Okey, bola. Bagus. Bola. Okey, nombor 2. Ni ada 3. Kalau 3 ketaksamaan, dia mudah sikit dia. Kalau dalam format KBSM, dalam kurikulum lama KBSM, kebanyakan soalan dia ada ambil tengah-tengah je. Persilangan tu dia ada kolam tengah. Macam sini. Mana garisan dia? Kebiasaannya ni, contoh sini ada 3. Ni garis lurus ni kan. 3 tak sama. Persamaan dia ni. Jadi biasa yang ni C. Okay, tapi yang ni soalan ni dia ada 4 tau. Rantau yang berbeza. Kita tengok yang pertama. Y lebih kecil daripada 6. Maknanya garisan ni Y sama dengan 6. Kita tengok 6. Ni Y sama dengan X. Jadi ini X tambah Y sama dengan 6. Okay, Y sama dengan Y sama dengan 6 mana? Sini. Y sama dengan 6. Itu Y sama dengan X. Ni Y sama dengan X. Lepas tu X tambah Y sama dengan 6. Ni dia buat dah. Dia buat dah tiga-tiga. Jadi yang pertama, Y lebih kecil daripada 6. Y lebih kecil daripada 6. Sebelah bawah ni. Lepas tu Y lebih kecil daripada X. Bawah ni. Dari 3 kosong. Lepas tu X tambah lebih besar. Lebih besar nak warna apa pula ni? Warna merah. Besar, lebih besar di atas ni. Kawasan mana ada 3 warna? Hijau, hitam dan merah. Kawasan E. Emat. Sini tak? Okey, bagus. Okey, soalan B. Cuba buat soalan B. Soalan B. Soalan B. Main ada dengan Ifah ni? Main seorang? Main dengan Ifah ke? Okay, dapat dah. B. Apa? C. Okay, kita tengok C betul ke salah. Besar daripada 6. Lebih besar daripada 6, salah. Lebih kecil daripada 6 lah. Sebelah bawah. Lepas tu ambil warna hitam. Lebih besar daripada X. Sebelah atas. Lepas tu hijau. Lebih besar. Okay, C lah. C ada 3. Ini 3 warna. Okay, bagus. Soalan C.
Soalan C jawapan dia A. Lebih kecil pada 6. Bawah. Okey. Lebih kecil pada X. Lebih kecil pada sini. Okey, betul A. Okey. Lepas tu soalan D. Y lebih besar daripada 6. Untuk garis 6 D okey, tengok sekejap lebih besar daripada X ni. Lepas tu hitam besar. Okey, D. Okey, faham tu? Siapa kita faham? Siapa lagi dah faham? Boleh tak? Boleh? Okey, rasanya kejap kita tengok. Okey. Rasanya kita masuk 2 tu je lah dulu. 2 ni pun yang ni bagaimana nak melawek ni. Dia nak melawek. Dia lebih jadi kita masuk yang tu lebih kurang je sebenarnya. Kalau kita faham dia tadi, boleh je yang ni kawasan dia. Tadi kita pilih je. Tadi kita pilih. Yang pertama tadi kita ni kita pilih. Dia dah bagi kawasan tu, kita pilih. Yang ni dia bagi kosong. Yang ni kita nak lawek kan. Dia sama je kalau awak faham macam okey. Kita tunjuk sikit. Ada masih minit. Contoh 10. Dia tadi dia bagi dah kawasan, dia dah warnakan, jadi awak pilih. Yang ni dia bagi kosong. Okey, ni pun sama. Okey, tengok ni Y. Jadi dia ni sama dengan ni. Okey, ni garisan dia. Lepas tu yang ni sama dengan ni. Hijau ni. Hijau. Jadi yang ni tanda lebih kecil. Maknanya di sebelah atas sebelah atas. Sebelah bawah. Sebelah bawah sini. Sebelah bawah. Lepas tu yang ni lebih kecil di garisan tegak di sebelah kiri lah. Sebelah kiri lah. Jadi kawasan yang bersilang mana sini? Kawasan yang bersilang sini.
Nampak? Kawasan dia bersilang sini. Dia sebab dia dua garis ni. Ni sini. Jawapan dia buat. Ikutlah kawasan mana. Dia dua. Lebih kurang je. Faham tak? Boleh kan? Macam B ni, Y sama dengan negatif X. Dia bagi dah. Ni garisan dia. Warna merah ni. Lepas tu, ni Y sama dengan 3 ni. Sebab apa putus-putus? Sebab simbol dia tu lebih kecil. Dia bincang dah sebenarnya kan. Okay ni. Ni garisan dia. Lepas tu, Y sama dengan kosong tu. Paksi X. Y sama dengan kosong. Ni sama dengan paksi X. Y sama dengan kosong. Nama lain. Jadi dia ada 3 garisan. Ni Y sama dengan kosong. Paksi X. Okay, lepas tu yang pertama Y lebih besar. Besar sebelah atas. Sebelah atas. Lepas tu ni yang pertama 3 sebelah bawah. Okay, lepas tu sama dengan kosong ni sebelah atas. Sebelah atas. Di atas paksi X. Okay. Mana dia? Atas paksi X. Jadi kawasan yang ada 3 warna mana? Tengah tu je kan. Ni kawasan ni tengah. Jawapan dia. Ni 3 warna. Kuning, hitam, hijau. Sini tak ada ni. Ni tak ada hijau. Jadi sini kawasan ni nampak. Boleh? Gitu je. Okay. Tu habis. 3 ni. Jadi kalau dalam buku kerja, 3 tu je lah. Kita belajar malam ni. Kena pantau. Dalam buku kerja awak boleh sambung. Aku suruh apa? Itu. 74. Itu sampai 73. Ini kita sambung 74. 75. 76. 77. 74. 75. 75. 74. 75. 76. 77. Buat sama je. Dia ada contoh tu. Okey. Boleh ada nak tanya? Okay, link kedatangan awak ada situ. Dekat chat isi dulu. Sini sampai situ je lah. Habis dah lah bab ni sebenarnya. Sikit kita sambung penyelesaian masalah. Habis dah menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem kesamaan linear. Okey, dah ada bab 6. Bila? Okey, kita tangguh lah. Selepas isi tu boleh lah. Isi dulu kedatangan tu. Okey, sampai sini saja. Tangguh kalau kita dengan tasbih kepada dan surah Allah. Ya. Ya. Cikgu kan maklum pula. Bukan cikgu yang buat. Cikgu kan buat mula. Okay, wallahu alam. Esok masa PDPR tu buat lah. Tu.
kat kita game. Ya. Amai mana? Yelah, ini kat mana? Balik ke mama. I love balik ke mama. Yelah. Teluk mana? Ada. Oh, kenapa? Tiba-tiba masuk mati. Yo. Tengok. Basuh. Hah? Apa? Tiba-tiba masuk. Ada wilayah. Sembilan mata. Dia ingat bolok. Buat Google Form Melaka. Kan? Buat Google Form Melaka. Walaupun ikut format Google Form Melaka. Dia ingat kan boleh kan? Tak. Boleh kan? Boleh tak? Ikut format Google